Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang aku hormati. Kita berjumpa lagi dalam episod kali ini. Kali ini aku nak review sebuah lantern ataupun lampu camping. So lantern ni aku dapat dari seorang kawan. So dia minta review. So masa dia bagi kat aku lantern ni untuk review, bila aku tengok terkejut jugalah sebab the Sis Streamlight Lantern ni dia quite quite rare jugalah. So untuk pengetahuan penonton semualah, kalau kita tengok company Streamlight ni, Streamlight ni company US, ditubuhkan tak silap aku tahun 1970-an lah, 73 ke 72 macam tu. So syarikat ni dia banyak keluarkan barangan-barangan untuk yang berkaitan dengan lampu lah, seperti stinger, torchlight, flashlight, firebox, macam-macam lah yang berkaitan dengan alatan suluhan. Dan Streamlight Lantern ataupun The Sis ni adalah salah satu daripada barangan keluaran company Streamlight. Jadi lantern ni sebenarnya, kalau untuk pengetahuan penonton semua, dah dikeluarkan sejak 6 atau 7 tahun yang lalu tau. Ni kira old timer punya lantern, tapi masih lagi still all time favorite. Aku tu ada satu dulu, tapi dah hilang, tertinggal ke apa. But this one suddenly happen, muncul balik. Jadi itulah, tanpa berlengah lagi, I think kita buat sedikit review lah tentang lantern Streamlight daripada lantern The Sis daripada Streamlight ni lah. So lantern ni masa baru sampai, masa dia datang ni untuk review bagi kat aku ni, dia memang datang macam ni lah. Packaging dia memang simple lah. Kalau Streamlight ni packaging dia simple, dia akan balut wrapping macam ni je, dan datang dalam satu bungkusan plastik yang biasa. Jom kita tengok. So kalau kita keluarkan mula-mula ni, aku dah buka dah mula-mula sebenarnya, tapi aku letak balik. So apa yang ada kat sini adalah sedikit maklumat pasal lantern ni. Lantern The Sis 340 lumens high, 12 hari runtime low. Dan apa lagi maklumat yang ada, kalau kita tengok sini, maklumat berkaitan dengan modes dia yang ada ni. 340 lumens untuk high capacity, 30 hours boleh tahan, kuat lama 175 lumen 70 jam, 33 lumen mode setting low 295 jam. Dan dia ada juga lampu merah SOS lamp, which is sama ada static ataupun dia dalam bentuk strobing. 235 hours, dia pakai 10 lumen kedua-duanya. Dan kalau untuk SOS ni 430 jam lah. Dan lantern ni sangat tahan lasak. Kalau ikutkan sini, dia punya 2 meter impact resistant, waterproof IPX7, dan floats, boleh floating dia ada battery level indicator, limited lifetime warranty. Dan yang paling best, biasalah lantern old timer, dia tak ada pakai bateri dalam yang kita charge pakai USB macam sekarang ni. Dia pakai masih lagi 3D alkaline battery. Okey, letak ni tepi dulu. Sekarang kita tengok lantern ni. Lantern ni dia punya kepanjangan ni lebih kurang dalam 7 inci lebih. Diameter ukur lilit dia dalam 3 inci lebih jugalah. So kalau nak buat perbandingan saiz tu, aku bawa ni botol mineral ni, tengok macam tu, itu boleh bajet lah estimate dia punya saiz dia macam ni. Dari segi berat dia, dia tak berapa berat dalam 1.94 ounces termasuk bateri. So kita pergi dulu kepada design dia. Lantern ni dari segi build up dia diperbuat daripada plastik polikarbonat. Polikarbonat ni kalau kita biasa maklum lah, plastik yang tahan lasak, very durable plastik sangat tahan lasak. Termasuklah casing dia punya lampu putih ni, polikarbonat. So memang durable, unbreakable. Cuma kalau kita bantai pakai hammer, hentak dekat batu, pecah lah, confirm lah kan. Dari segi dia punya color, dia panggil coyote tak silap aku. Dan pemegang dia, kita tengok sini, dia datang dengan satu handle macam ni. Pemegang ni adalah dibuat daripada hati besi, tapi dia salut dengan satu rubber coating kat sini lah. Sangat selesa. Design dia pun sangat
apa ni cakap ni, versatile lah. Boleh hanging kat mana-mana. Dalam masa yang sama juga, lantern ni dia datang dengan D-ring kat kepala dia ni. Ada satu D-ring ni, boleh arah ke mana-mana. D-ring ni pun dia ada datang dengan clipper dia macam ni. Boleh clip kat atas ataupun masuk macam ni lah. Sangat apa ni, cakap ni, berguna dalam pelbagai arah. Dan D-ring ni juga, dia datang juga di bawah lantern ni. Nampak? Dia ada D-ring juga kat sini. Dan masih boleh diklipkan ke mana-mana atau disangkut macam tu. So, instead of dia diperbuat dari polikarbonat punya plastik yang tahan lasak, material dia dekat atas ni diperbuat daripada, dia ada lapisan getah tau. Getah yang sangat tacky feeling, tapi sebenarnya comfort tau. Ini yang gunanya boleh jadi impact resistant tu. Sebab bila dia jatuh, serapan tu, daya serapan tu akan diserap oleh permukaan ataupun body getah ni lah. Ini juga dibuat daripada getah yang sangat tacky, tapi dia tak ni lah, bukan, tak ada rasa yang tak sedap dipegang. Rasa dia sangat sedap dipegang. Bawah ni pun dibuat daripada getah atau rubber, special rubber, bukan rubber biasa lah aku rasa. Dengan design yang macam ni, dia anti slippery. Dan juga design ni, kalau tengok getah ni pun ada layer, ada potongan yang apa, rata ni sebenarnya bagi mengelakkan roll movement lah kalau jatuh kan. Tapi aku rasa better kalau design yang rata-rata ni dibuat di sini sebenarnya, barulah dia anti roll over movement ni kan. Okay, so lantern ni dia datang dengan satu button untuk dihidupkan. Button ni dia ada 3 warna. Kalau bateri full, dia akan hijau. Kalau bateri dah medium, dia akan jadi color kuning. Dan kalau bateri dah nak habis, dia akan jadi warna merah dan berkelip-kelip. So, sangat mudah. So, kalau kita tengok sekarang ni, lantern ni senang je buat dia. Tekan sekali, dia datang dengan satu mode paling tinggi, mode medium dan mode low. Dan kalau kita tekan dan hold lama-lama, dia akan masuk mode merah. Dan kalau kita tekan, dia akan jadi SOS ataupun strobing. Senang je tutup. So kalau nak tekan balik, nak kembali ke mode putih, kita just hold dan lepas dia akan mode yang color putih ni balik. Tekan satu medium, low, tekan balik high. Ni high mode, medium mode, low mode. Macam tu. So, apa lagi keistimewaan lantern ni? Of course, definitely tadi kita cakap dia waterproof, boleh floating. Boleh floating. Apa yang buatkan dia waterproof dan boleh floating? Sebenarnya design dia, kalau kita buka macam ni, kita tengok, tarik, ni dia datang dengan O-ring. O-ring ni lah yang menyebabkan lantern ni waterproof. Dan O-ring ni boleh ditukar lah kalau dah tamat yang hayat dia. Dia ada O-ring. Dan dalam ni lah dia punya LED. Ada 4 LED, 1, 2, 3, 4. Dan tengah tu untuk SOS lamp lah. Kalau kita tengok macam tu, kalau kita tekan lama, di situ dia punya SOS lamp. Jangka hayat lamp ni aku dengar dalam 500,000 hours tak silap. Mungkin aku akan double check balik. Dan salah satu kelebihan dia, macam kita tengok tadi, without dia punya housing ni, kita boleh juga guna dalam tanpa housing macam ni. So maknanya kalau kita keluarkan dia punya D-ring tu, kita boleh gantung terus macam ni tanpa dia punya housing. Okay, alright, macam ni pun tegang. Tapi untuk nak bagus, kita pakailah dia punya housing yang dia dah disediakan ni. So macam ni nak tutup. Nak tutup dia pun senang. Dia dah ada memang corak dekat dalam tu untuk kita tekan dan kita ulas masuk balik macam tu. So dia akan jadi waterproof. So dari segi bateri dia pula, bateri pun sama, bawah ni senang je. Dia buka macam ni dan dia menggunakan bateri D-size alkaline battery. So sebenarnya bergantung juga pada bateri apa yang kita pakai lah. Kalau kita pakai bateri yang berkuasa tinggi, lambat lagi habis dia kan. Bateri dia pun dah susun ikut ada indikator negatif facing kita, satu positif facing kita. Dan dia ada satu post kat sini, bateri post dekat sini. Ini indikator untuk kita pasang. Kalau kita tengok senang macam tu, kita hanya akan ikut corak yang dia dah bagi tu.
masukkan dan kita tekan, kita pulas tutup. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk, ini pun dia ada o-ring kat sini. Rubber o-ring ni yang menyebabkan, yang membolehkan lantern ini menjadi waterproof dan boleh floating di dalam air. So, apa kelebihannya kalau kita tengok lagi sekali tentang lantern ni? Satu, mudah nak pasang. Dan yang kedua sebab dia masih menggunakan bateri alkaline. Dia bukan ada bateri, inside bateri yang kita charge pakai USB. So, senang kadang-kadang kalau pakai USB ni separuh hari kita camping, 2-3 hari kita pun dah tak tahu. Lepas tu nak kena recharge balik kan. Kalau macam ni, kita just bawa bateri ni dan kita bawa bateri spare. Jadi, habis je bateri, kita masuk bateri spare kita bawa. Senang, tak fikir nak pening-pening nak charge apa semua kan. That's why aku cakap ini lantern old timers lah. Tapi still, old time favorite. Okay, itu saja setakat ini untuk kita, aku punya penerangan sikit lah berkenaan dengan lantern The Seeds daripada Streamlight ni. Jadi, mari kita try tengok betul ke dia boleh floating dan dia punya tahap kecerahan di dalam gelap. Okay, terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Semoga penerangan dan maklumat yang diberikan dapat memberi manfaat kepada semua penonton, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, ini aku buat sedikit uji kaji macam mana dia kata boleh float. So aku benamkan di dalam air ni, air dalam satu baldi, dan dia memang boleh float. Cuma kalau ikut kan, sebenarnya kalau ruangan air tu lagi besar, dia akan float menegak bila mana berat bateri yang ada kat bawah tu akan menjadi macam beacon untuk dia berdiri tegak. Cuma ini air tu punya kapasiti isi padu tak berapa banyak, so dia akan berbaring macam ni lah. Sebenarnya dia boleh float dalam keadaan yang menegak. Ni yang bestnya pasal lantern ni dia bukan setakat kalis air, tetapi juga boleh tenggelam dan boleh terapung di air. Tak ada air akan masuk. So sangat-sangat berbaloi lah kalau kita ada lantern yang macam ni. Kita tak risau pun kena air. Di mana kebanyakan lantern baru yang pakai kuasa charging USB tu, kena air hujan sikit dia akan rosak. Jadi lepas rendam tadi aku buka balik, memang dalam dia jelas tak ada air, kering. Air yang ada tepi-tepi tu pun cuma tepi-tepi, dalam memang langsung tidak ada masuk air yang kena ke dalam LED. Okay, memang kering. So memang betul-betul waterproof cuma kita kena jagalah dia punya o-ring tu. Mungkin makan masa nanti o-ring tu akan rosak dan perlukan replacement. Jadi yang ini aku buka pula bawah kompartmen bateri pun memang tak ada air masuk. Semua kering. Memang kaedah yang digunakan melalui penggunaan o-ring tu berkesan. Dan dia memang design very simple dan masih boleh menghalang air daripada masuk. Jadi berbaloi kan? Bolehlah dapatkan.
So ini aku nak buat comparison dengan DIY lantern. Kalau kita pakai OLED 300 lumen versus 340 lumen. So basically apa yang aku nampak tak banyak beza. Sama je lebih kurang tahap kecerahannya. Mungkin OLED lebih sikit, tapi kelemahannya adalah bateri OLED lebih cepat depleted daripada berbanding lantern The Stitch. Itu saja beza dia. Dan kita tengok berdasarkan pembandingan gambar ni tak ada banyak beza. Cuma ada kelebihan sikit lah dekat OLED dari segi keterangan, tapi The Stitch dari segi dia punya ketahanan bateri. Ini dalam suasana yang lain, pada high mode 340 lumens memang terang, dan kita turunkan sikit kepada medium mode 175 lumen pun boleh katakan memang cerah lah. Kalau nak gunakan di persekitaran perkemahan kita untuk memasak apa semua, memang sangat sesuai. Even pada low mode pun kalau kita sudah memadai. Kalau kita just nak bagi terang kawasan perkemahan kita sampai ke pagi dengan bilangan hours yang tinggi, kalau pakai low mode 295 hours ya. So tak perlu risau nak cas kita punya lantern ni. Kita boleh habiskan 265 hours untuk beberapa hari. Ni perbandingan side by side antara lantern DIY aku dan juga The Stitch. Memang tak ada beza kalau kita tengok kan. Dua-dua sama cerah dan sama terang pada kapasiti lumen yang hampir sama lah. Cuma macam aku cakap tadi, Streamlight lantern ni lagi okey sebab kita pakai 3 biji di saiz akalan bateri, which is akan tahan lebih lama lah berbanding dengan DIY lantern yang menggunakan lampu sulur. Jadi setakat itu saja perkongsian aku pada kali ini. Mana nak dapat Streamlight ni? Aku rasa susah sikit nak dapat, tapi boleh check description. Mungkin ada satu kedai tu yang dimaklumkan oleh sahabat yang di mana dia dapatkan lantern ni. Boleh tengok, mungkin stok tak banyak. Siapa cepat dia dapat. Dan semoga perkongsian pada kali ini memberi banyak manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.